Berapa bilangan pekerja asing yang sebenarnya? Pengambilan pekerja asing dalam semua sektor dibekukan hingga hujung tahun ini. Peluang pekerjaan ini diutamakan kepada penduduk tempatan, kata Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan. Kita tidak akan membenarkan pengambilan pekerja asing sehingga akhir tahun ini. Mereka boleh datang sebagai pelancong jika dibenarkan, kata Saravanan pada sidang media selepas melancarkan inisiatif pembangunan sumber manusia berhad HRDF di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana Isnin lalu. Kami berusaha mengurangkan pekerja asing selain memberi keutamaan kepada penduduk tempatan untuk mendapatkan pekerjaan, katanya. Ketika ini beliau berkata terdapat kira-kira 2 juta pekerja asing di negara ini. Pada 16 Jun 2018, Menteri Sumber Manusia ketika itu, M. Kulasegaran berkata pekerja asing di negara ini terlalu ramai sehingga sukar untuk dianggarkan jumlahnya. Kerana itu kemasukan pekerja asing perlu dihentikan segera. Katanya keperluan tenaga asing di negara ini sebenarnya mencukupi kerana wujud dalam kalangan mereka bekerja di sektor yang sepatutnya diisi pekerja tempatan. Ada pekerja asing yang tidak berdaftar dengan Kementerian Sumber Manusia tetapi mereka mempunyai pas pekerja yang sah. Sebab itu kita nak ikut model Singapura dalam menangani kebanjiran pekerja asing ini. Kita perlu pekerja asing tapi untuk sektor-sektor tertentu, bukan semua sektor. Kita tak mahu satu hari nanti kerjaya profesional macam peguam, doktor dan lain-lain turut menggunakan pekerja asing. Katanya seperti dipetik Sinar Harian. Apa beza antara kenyataan Kulasegaran dan Saravanan? Sama sahaja. Mereka seolah-olah tidak tahu bilangan sebenar pekerja asing di negara ini. Siapa yang percaya hanya terdapat kira-kira 2 juta atau 7 juta? Sementara itu, Pengarah Eksekutif Persekutuan Majikan Malaysia atau PMM, Datuk Syamsuddin Bardan berkata pengambilan pekerja asing untuk tujuan semata-mata perniagaan atau perdagangan yang telah banyak memberi keuntungan kepada pihak tertentu harus dihentikan segera. Beliau berkata jumlah pekerja asing kategori ini amat membimbangkan iaitu lebih 4 juta orang dan angka itu jauh lebih tinggi daripada jumlah pekerja asing yang sah iaitu 2.2 juta orang. Kalau kita menceburi bidang pengambilan pekerja asing, kita boleh jadi jutawan kerana terlalu banyak pengkomersialan pengambilan pekerja asing. Tapi ia harus dihentikan supaya matlamat pengambilan pekerja itu untuk pekerjaan bukan dibuat satu perniagaan. Beliau berkata demikian dalam program Suara Profesor Negara pasca COVID-19, strategi menggalakkan penggunaan tenaga kerja tempatan terbitan bernama TV 12 Jun 2020 yang lalu. Harian Metro pada 5 Jun lalu pula melaporkan bahawa tren kehilangan pekerjaan di negara ini dijangka akan meningkat daripada 50% kepada 200% sepanjang tahun ini berikutan banyak perniagaan dan syarikat menutup operasi akibat pandemik COVID-19. Memetik laporan Sistem Insurans Pekerjaan atau SIP, Pertubuhan Keselamatan Sosial PEKESO mendapati individu kehilangan pekerjaan di negara ini meningkat 42% bagi suku pertama tahun ini kerana kesan COVID-19. Lebih daripada separuh perniagaan ditutup, membabitkan majikan besar dengan lebih 200 pekerja dalam sektor pelancongan. Sektor pembuatan memberhentikan paling ramai pekerja iaitu 23% daripada jumlah keseluruhan bagi mengurangkan kos operasi kerana menutup kilang, kata laporan itu. Laporan yang bertajuk Unjuran Pekerjaan Suku Pertama 2020, Impak COVID-19 terhadap kehilangan pekerjaan LOE itu menyatakan peratusan pekerjaan berusia 40 tahun dan ke bawah berdaftar dengan PEKESO sebenarnya menurun 4% tahun lalu. Nah, pihak yang pakar dalam sumber manusia sudah memberi statistik sebenar berapa bilangan pekerja asing di negara ini dan nasib pekerja pada keseluruhannya. Disarankan Menteri merujuk kepada pandangan pakar sebelum membuka mulut. Bagaimanapun tindakan memberhentikan pengambilan pekerja asing adalah terbaik memandangkan ramai rakyat akan kehilangan pekerjaan mereka pasca COVID-19 ini. Jangan U-turn, rakyat memerhati.